Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, untuk cerita hari ni Nina akan cover satu kes yang pernah terjadi dekat Malaysia dulu. Nina sebenarnya bukan tak nak cover kes-kes yang pernah terjadi dekat Malaysia, tapi Nina tak nak ada isu pada masa yang akan datang. Orang kita ni kan sensitif sikit, so that's why lah Nina tak banyak bercerita tentang kes-kes jenayah yang terjadi dekat Malaysia. Tapi kenapa hari ni Nina nak cover pula? Sebab Nina nak beri peringatan kepada perempuan-perempuan dekat luar sana, termasuklah diri Nina sendiri, untuk sentiasa berhati-hati. Oh ya, satu lagi, kes ni kan tak pernah diselesaikan sampailah pada tahun 2023 ni, dan masih kekal misteri siapakah pelakunya. Jadi macam biasa, sebelum Nina mulakan cerita, korang boleh subscribe dulu di bawah sebagai tanda korang support channel Nina. And so without wasting any time, let's get started. Kejadian ni dah jadi lama dah, iaitu 24 tahun yang lepas, sekitar tahun 1999 di Selangor, Malaysia. Mangsa dalam kes ni pula adalah seorang pelajar perempuan yang berusia 17 tahun yang bernama Audrey Malisa. Dia telah menghilang semasa dia nak ke sekolah dan dijumpai telah dibunuh, dan jasad dia tadi tu telah dibuang di kawasan semak. Jadi Audrey ni sebenarnya adalah satu-satunya anak perempuan kepada seorang ibu tunggal yang bernama Francis yang berusia 42 tahun pada masa tu. Jadi Francis ni telah bekerja sebagai seorang graphic designer untuk menyara kehidupan dia dengan anak dia. Hubungan Audrey dengan mak dia memang tersangatlah rapat, dan Francis ni memang sayang Audrey sebab yelah itu kan satu-satunya anak perempuan dia. Ke mana-mana je diorang pergi, diorang akan sentiasa bersama-sama. Bagi Francis pula, tujuan dia hidup dekat atas muka bumi ni adalah disebabkan Audrey. Kiranya semuanya untuk Audrey semata-mata. Jadi sebagai seorang ibu yang bertanggungjawab, Francis ni akan buat apa saja untuk pastikan kehidupan si anak dia ni hidup dalam keadaan selesa dan sempurna. Itulah betapa besarnya pengorbanan seorang ibu kepada anak dia. Dan yang paling kejam tu kan, anak dia telah diragut daripada dia dalam keadaan yang tak berberi kemanusiaan langsung. Korang bayangkanlah betapa hancurnya hati dia pada masa tu. Anak dia yang ditatang sepenuh nyawa akhirnya diragut macam tu tanpa belas kasihan. Jadi kejadian ni bermula apabila diorang berdua tadi telah pindah daripada KL ke Puchong, dan diorang telah tinggal di sebuah rumah kedai. Walaupun diorang dah pindah rumah, Audrey ni memang tak tukar sekolah, disebabkan pada masa tu Audrey ni tinggal lagi 2 bulan je nak sekolah, lepas tu dia akan tamat pembelajaran. So dia pun tak pindah lah, dan dia pun teruskan sekolah dekat KL. So setiap hari Audrey akan berulang-alik ke sekolah dia dari Puchong ke KL ke Puchong dengan menaiki bas. Lepas tu setiap hari mak Audrey ni akan call dia untuk pastikan yang si Audrey ni dah sampai ke rumah dengan selamat. Yelah, mak mana tak risau kan anak sekolah jauh, lepas tu hari-hari ulang naik bas, perempuan pula kan. Jadi inilah rutin harian mak Audrey. Dia akan call anak dia setiap kali habis sekolah untuk pastikan yang Audrey ni memang okey, dah selamat sampai dekat rumah dah. Sampailah satu hari tu pada 17 Mei 1999, si Audrey ni pun keluarlah dari rumah seawal 5.30 pagi untuk ke sekolah. Manakala mak dia pun macam biasalah bangun awal pagi juga dan menuju ke tempat kerja untuk mencari rezeki. Kemudian Audrey pun turunlah dekat stesen bas Kelang, dan dia berjalan bersama-sama dengan seorang lagi kawan dia. Sampai je dekat kompleks Daya Bumi, diorang pun berpisah dan bawa hala masing-masing untuk ke sekolah. So Audrey ni dilihat buat kali terakhir oleh kawan dia semasa Audrey ni lintas jalan, dan dia telah berjalan memasuki terowong bawah tanah untuk menuju ke sekolah dia. Dikatakan dekat terowong bawah tanah ni kan pernah ada kes pelajar diganggu dan pernah juga ada kes rompakan, tapi kan tak pernah ada apa-apa tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa untuk tangani masalah ni. Jadi bila waktu tengah hari macam tu, dalam pukul 1-2 bila budak-budak dah balik sekolah tu kan, Francis pun call rumah dia macam biasa. Tapi dia pelik, kenapa anak dia tak angkat call tadi, sedangkan anak dia tu sepatutnya dah ada kat rumah dah. Dia call berkali-kali tapi masih tak ada jawapan daripada Audrey. Hati mak mana tak risau kalau dia call tapi anak dia tak jawab-jawab. Mestilah dia overthinking, anak aku ni dah balik ke belum? Disinggah mana-mana ke jadi apa-apa masa dia balik tadi? Jadi Francis ni pun baliklah ke rumah untuk check sendiri sama ada anak dia ada kat rumah ke tak. Dan memang anak dia tak ada dekat rumah guys. Dalam keadaan cemas dan risau tu, Francis ni pun call adik-beradik dia yang ada dekat KL. Dia pun cakap lah yang Audrey tak ada dekat rumah dan Audrey dah hilang. So family members yang lain pun cubalah cek Audrey ni di kawasan sekitar KL. Pada masa yang sama, diorang juga ada call beberapa kawan kepada Audrey ni untuk tanya nampak Audrey ke tak. Tapi yang membuatkan diorang terkejut gila bila kawan-kawan dia cakap yang Audrey tak datang sekolah hari tu. Padahal pada hari tu si Audrey ni ada exam, dan dia ni pula adalah seorang pelajar yang sangat rajin dan tak pernah ponting sekolah. Lagi satu, Audrey ni memang tak ada boyfriend. Kok-kok lah orang kata, mungkin dia balik sekolah tu dia pergi dating dulu kan. Tak ada guys. Dan kalau ada aktiviti lain selain aktiviti pembelajaran dekat sekolah pun, Audrey ni mesti akan inform dekat
dekat mak dia apa yang dia buat pada hari tu. Mungkin dia cakap lah, mak hari ni ada sukan kat sekolah ke apa ke. Jadi mak dia memang update lah tentang apa-apa aktiviti anak dia. Bila kawan-kawan Audrey cakap yang Audrey tak datang sekolah pada hari tu, diorang ni lagilah bertambah cemas, terisau. Akhirnya Francis pun telah membuat report polis di Balai Polis Puchong pada pukul 6 petang. Tapi pencarian mula dibuat pada esok pagi tu pada pukul 6 pagi. Pagi esok tu juga mak Audrey ni telah menerima call dari guru besar sekolah anak dia. Panggilan ni lah yang menghancurkan dan meremukkan hati dia buat selama-lamanya. Yang mana cikgu tadi tu cakap yang anak dia dah pun meninggal dan dijumpai di kawasan TMB di Jalan Kinabalu oleh seorang pekerja alam flora. Dia punya terkejut bila dengar berita tadi tu kan, sampai dia tak boleh nak cakap apa-apa guys. Dia tak terfikir yang nasib anak dia akan terima sampai macam tu sekali. So hasil daripada siasatan polis telah menunjukkan yang Audrey ni telah diserang dan dibunuh di tempat yang sama di mana jasad dia dibuang. Bukan tu je, dia juga telah dilaporkan masih lagi hidup at least 20 jam selepas dia berpisah dengan kawan dia semasa diorang nak ke sekolah masing-masing. Kalau ikut daripada laporan forensik, diorang cakap Audrey ni mungkin meninggal di antara pukul 4.30 pagi hinggalah 7 pagi pada 18 Mei. So punca kematian dia adalah disebabkan dia tak boleh bernafas, disebabkan kena cekik. Tapi kan tak dapat dipastikan sama ada Audrey ni pengsan selama 20 jam selepas dia kena cekik ataupun dia sedar selama 20 jam sebelum kena cekik. Hasil autopsi juga telah menunjukkan badan Audrey ni penuh dengan kesan-kesan lebam yang membuktikan bahawa si Audrey ni cuba untuk mempertahankan diri dia. Kiranya berlakulah pergelutan di antara dia dengan si suspek tadi. Lagi satu, selaput darah si Audrey ni telah pun terkoyak dan dipercayai telah disentuh oleh si pelaku tadi sebelum dia meninggal. Jadi polis pun memulakanlah pencarian untuk mencari suspek utama dalam kes ni. Kemudian diorang pun telah menangkap seorang lelaki yang merupakan seorang penagih yang bernama Karupiah Ponel yang berusia 28 tahun pada masa tu. Sebelum ni Karupiah pernah dituduh mencabul seorang student dekat terowong bawah tanah tadi seminggu sebelum kejadian ni. Tapi polis terpaksa lepaskan dia sebab dia punya sampel air mani yang diorang jumpa dekat Audrey tadi tu tak tally dengan Karupiah. Jadi maksudnya Karupiah ni bukan suspek utamalah dalam kes ni. Tak lama lepas tu polis telah mengedarkan satu gambar suspek yang dikendaki yang bernama Chris, dan dia ni juga adalah seorang penagih juga. Dikatakan Chris ni selalulah berlega-lega di kawasan pencawang TNB tadi. Pada masa yang sama juga seorang businessman telah menawarkan duit sebanyak RM20,000 kepada sesiapa sahaja yang ada maklumat tentang Chris. Tapi itulah, tak ada update terbaru tentang Chris ni dan polis pun tak dapat nak tangkap dia. Lepas dari kejadian ni, barulah pihak berkuasa ni buat tindakan yang sepatutnya diorang buat sebelum ni lagi. Semak-semak dekat kawasan pencawang TNB tadi tu pun telah dikemaskan, dibersihkan dan diorang pasang pagar. Lepas tu kawasan terowong tanah yang pelajar selalu lalu nak ke sekolah tu kan, diorang dah letak seorang guard untuk pantau pejalan-pejalan kaki dekat sana. Pada 15 Disember 1999, selepas beberapa bulan kejadian ini berlaku, Mak Audrey telah menuntut kerugian kepada pihak sekolah dan juga kerajaan Malaysia. Tapi kes ni berjaya diselesaikan kat luar mahkamah oleh ketiga-tiga pihak ni. Selepas bertahun-tahun Mak Audrey ni menunggu pengadilan kan, tapi masih tak ada berita apa-apa tentang si suspek. Maksudnya keadilan ke atas anak dia tak dapat ditegakkan lagi. Dikatakan Mak Audrey ni juga kerap ke balai polis semata-mata untuk mengingatkan pihak polis supaya aktif untuk mencari pelaku anak dia, sebab dia memang berharap yang dia dapat tengok muka si pelaku tu. Sebab apa si pelaku tadi tu buat dekat anak dia memang tak dapat dimaafkan langsung. Selepas dari kejadian ni juga, Francis hidup dalam keadaan yang tertekan hingga menyebabkan dia telah kena serang stroke pada tahun 2007. Jadi marilah sama-sama kita berdoa supaya orang yang buat dekat mendiak Audrey ni akan mendapat balasan yang setimpalnya. Dan Nina memang harap sangat kes Audrey ni dapat diselesaikan juga walaupun lambat. Tapi kalau ikut insting Nina, kemungkinan besar Chris tu mungkin adalah suspek utama dalam kes ni. Tapi sampai sekarang pun polis tak dapat jejak dia tau. Dan lagi satu, mungkin disebabkan kes ni dah terlalu lama kan, jadi macam susah sikit lah pihak polis ni nak trace ataupun nak cari bukti yang baru. Jadi pesanan Nina kepada wanita-wanita di luar sana, gadis-gadis dekat luar sana, supaya sentiasa berhati-hati walaupun di mana kita berada. Mungkin kita ni dah cukup berhati-hati untuk mengelakkan diri kita daripada terlibat dengan kejadian ni. Tapi sebagai langkah berjaga-jaga, kita berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan boleh melindungi di mana kita berada mengikut kepercayaan agama masing-masing. So ya, itu sajalah untuk hari ini. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum.